Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin ramai yang tengah tunggu berkenaan dengan pengumuman calon. Tapi tak apalah, live juga sekejap sampai pukul, Waalaikumsalam, sampai pukul berapa? 12.30 ke pukul 1. Sebab kalau saya live lewat sangat, saya akan tidur lewat. Sebab I need an energy. Sebab semalam pun saya tidur lewat juga. Kalau tak masak lah, asyik tak cukup tidur je kan. Alright. Baik. Waalaikumsalam. Pergi tak tengok live semalam? Pergi tengok live semalam. Tengok live kat mana tu? Naughty Boy. Tengok live kat mana Naughty Boy? Oh, Naughty Boy. Tengok live kat mana tu? Tekan skrin dan share-share. Tengah tunggu pengumuman. Ya, nanti kita share sama-sama juga. Bila kita dah dapat senarai penuh, nanti kita share juga. Hai, masuk-masuk dulu, tap screen dulu, share. Saya yang nak sentuh berkenaan dengan konsert 1975 tu. Jadi jom. Diorang nak sangatkan. Okey, tak apa. Kita komen lah sedikit berkenaan dengan tu. Kenapa? Hai, masuk dulu, tap screen dulu, share. Saya tahu ramai yang tengah live, tengah tunggu pengumuman, tapi tak apa, kita terus live saja. Kita boleh tak tengok, tak apa, nanti kita tahu kan pengumuman tu. Cuma sekarang ni kita nak ulas berkenaan dengan isu konsert tu dulu. Sebab sekarang ni saya nampak puak-puak walaun dan sebelum tu boleh tak saya nak minta tolong korang dekat sini sekejap lagi berkenaan dengan Papa Gomo tu. Saya sebut terus nama dia. Dia dia nak buka live, nak mendesak YB Fahmi Fadzil supaya letak jawatan. Kita pulang paku buah keras pada mereka. This is a hate speech. Lebih kurang kalau kita nak katakan ini adalah satu hate speech lah ataupun false information. Dia cuba nak menghasut juga kan dalam masa yang sama. Menghasut supaya menjatuhkan seorang menteri. Tak, saya bukanlah di sini nak bela YB Fahmi Fadzil, tapi kalau kita lihat dan kita sebenarnya ramai antara kita tak kisah mana pasal Good Vibes and the 1975 tu kan. Tiba-tiba bila kita baca berita gigih ramai yang Google lah berkenaan siapa 1975 ni. The 1975 ni rupanya penyanyi berkumpulan. Mereka sangat kutuk mereka sangat keras mengutuk mengenai undang-undang LGBT Malaysia dan dia dah ada beberapa rekod yang buat tak senonoh di negara-negara yang dikenal pasti. Mereka ini di negara-negara, saya ada baca, nanti saya akan cari satu artikel, saya rasa di Timur Tengah juga dia buat konsert dan dia buat aksi yang sama. Jadi aksi yang sama. So Kerajaan Madani hari ini khususnya Menteri KKD putuskan untuk haramkan terus kumpulan itu beraksi di Malaysia. Mujurlah kerajaan hari ini bertindak tegas, bukan jadi menteri dan kerajaan setan bisu masa 33 bulan. Dan Kerajaan Madani putuskan untuk haram terus kumpulan itu daripada beraksi di Malaysia. Terbukti tuduhan yang kerajaan ini pro LGBT adalah fitnah daripada pembangkang itu sendiri. Tapi kita takut juga kadang-kadang dia ni fitnah ikut cara lain. Siap-siap dikata kerajaan berpakat pula
sebab nak tunjuk kerajaan tolak LGBT. Bukan boleh percaya, puak-puak ni dia suka main isu ni, dia goreng sampai hangit lah, lebih kurang macam tu. Tengok macam situasi Parlimen pengecut dia tu. Fina, insiden Datuk Seri Anwar Ibrahim langgar Elizabethan sebagai diplot dan dirancang oleh puak tu. Bayangkan sangat kreatif puak-puak ni memfitnah sebenarnya. Jadi diorang bukan kira logik. Asal boleh menipu, dia akan tipu. Sebab otak walau memang showroom dan condition dia memang dijarang guna dan diguna ketika dia nak fitnah sahaja. Boleh kata begitulah. Dan Menteri Fahmi Fadzil sendiri pada Jun lalu sebenarnya tidak dibenarkan, tetapi penganjur dan pengurus buat rayuan. Ini jelas sebenarnya dia ada sebenarnya SOP dah ada bahawa tidak dibenar, maknanya dia ada undang-undang, Malaysia ni ada undang-undang. Dia sebenarnya tak dibenarkan Jun lepas, tapi penganjur dia memang janjilah benda itu takkan berlaku. Dan penyertaan itu diterima jawatan kuasa penggambaran filem asing dan persembahan artis luar negara, iaitu Puspal pada Jun lepas. Dan penganjur GVF 2023 ini telah membuat permohonan rayuan pada Julai agar kumpulan berkenaan dapat diberi peluang untuk membuat persembahan dengan syarat yang ditetapkan. Jadi Menteri telah jemput pihak Puspal untuk memberi taklimat kepada apa yang berlaku. Okey, berkenaan dengan Gomo punya live tu, pergilah report. Saya mohon sangat kawan-kawan di bawah ni pergi report. Sebab apa? Sebab Datuk Naila Kirim salam, Waalaikumsalam. Ingat lagi apa? Ingat lagi dia kat Saman lah. Ingat lagi dia kat Saman lah. Apa tu? Tak faham lah. Siapa Naila? Siapa tu tak kenal lah. Nala, siapa Nala? Siapa itu Nala? Saya tidak kenal. Okey, siapa Datuk Nala? Tak kenal lah. Siapa? Siapa Datuk Nala weh? Abaikan je. Oh. Tak kenal Datuk Nala tu siapa? Tak kenal. Datuk Nala India lah. Tak kenal. Okey, saya mohon kalau nampak dia live nanti, kalau ada perkara yang dia berunsur hasutan supaya menjatuhkan seseorang dan informasi yang tidak tepat, report. Okey, saya ulang balik. Terpulang kepada mereka lah. Jadi pihak penganjur telah membuat rayuan pada pertengahan bulan Julai. Dan dalam surat rayuan mereka turut sertakan surat aku janji daripada pengurus kumpulan mereka akan bertanggungjawab sepenuhnya termasuk pengurus dan penganjur daripada persembahan tersebut. Jadi, tindakan yang diambil dengan pembatalan konsert Good Vibes Festival 2023 yang sepatutnya ada 2 hari lagi sebagai langkah untuk mengelakkan kejadian yang sama berulang. Dia kena ada pengajaran lah kepada Puspal tu sendiri, kepada penganjur tu sendiri, kepada siapa-siapa yang berkenaan. Jadi, kebanyakan daripada garis panduan Puspal tu dah jelas. Dalam insiden macam ni, YB Fahmi Fadzil kata, bila berlaku keterlanjuran sangat biadab dan akhirnya kerajaan mestilah ambil tindakan seperti yang diumumkan hari ini untuk pastikan insiden itu tidak berulang. Jadi YB Fahmi Fadzil dah arahkan Puspal beri dia minggu depan senarai penambahbaikan dan pembetulan apa yang boleh dibuat, klarifikasi perlu dibuat sebarang tata cara permohonan dan proses memastikan tidak berulang lagi masalah seperti itu. Yang pasti hari ini yang kita nampak bahawa kerajaan hari ini, thank you so much Fik Jolly,
Jadi kerajaan hari ini tidaklah setan bisu seperti kerajaan 33 bulan yang masa tu berbelah konsert yang dibuat, termasuklah ada pihak-pihak yang pro LGBT kan. Okey. Laporan polis juga telah dibuat dan terhadap vokalis kumpulan 1975 dan penganjur persembahan Good Vibes Festival atas kecuaian. Ada orang kata kenapa tak ada tindakan? Kumpulan 1975 tu boleh balik je, tak ada apa-apa tindakan pun, penganjur pula kena. Tak, penganjur kena, pengurus pun kena, yang telah buat surat aku janji tu kena. Jangan anggap benda ni selesai dekat situ saja. Jadi benda ni benda serius. Okey, benda yang serius. Jadi ada laporan polis yang telah dibuat terhadap vokalis, pengurus dan juga penganjur persembahan Good Vibes itu. Jadi laporan itu dibuat melalui Puspa, JK Puspa, susulan tindakan yang kurang ajar itulah, kurang ajar, kurang sopan yang dilakukan oleh vokalis kumpulan itu, Matty Healy, ketika melakukan persembahan di Lita Antarabangsa Sepang malam tadilah. Dan dalam konsert tu dia lihat memegang botol arak juga di atas pentas ketika melakukan adingan tersebut. Jadi dan membuat satu ucapan menghina undang-undang negara berkaitan dengan isu yang amat sensitif itulah. Okey, jadi saya rasa kita lihat macam mana kena bagi pengajaran juga kepada vokalis dan juga mereka yang telah buat surat aku janji itu, dan secara jelas mereka pun telah melanggar. Okey, aku nak beritahu kat awal Aun lah. 1975 ni dengan Sanusi ni, isunya perbezaannya apa? Bukan siapa yang luluskan, bukan siapa yang kuat kuasakan undang-undang. Pada Jun 2023, Puspa telah menolak pelibatan band The 1975 dalam Good Festival Vibes 2023. Jadi lepas tu pihak penganjur buat rayuan lah melalui surat. Dalam surat rayuan tersebut terdapat dua jaminan. Jaminan oleh pengurus band The 1975 dan juga penganjur GVF 2023. Okey, jadi kedua-dua pihak iaitu The 1975 dan penganjur telah beri jaminan untuk bertanggungjawab atas persembahan yang akan diadakan dan memandangkan terdapat aksi yang tidak senonoh, lepas tu mencabar kerajaan kerajaan terpaksa lah ambil tindakan dan menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada. Dan sekiranya para pengunjung atau vendor berasa dizalimi, aduan boleh harus dituju kepada band tersebut, The 1975 dan penganjur bukan kerajaan. Okey? Samalah. Maknanya penganjur kena tanggung lah, refund lah duit-duit yang telah dikutip melalui jualan tiket tu. Kan? Dan sekiranya okey, apa bersamaan dengan kes Sanusi ni? Sekarang ni kalau kita lihat ada penghinaan, terdapat penghinaan, dan Sultan Selangor sendiri pun rasa macam beliau telah dihina oleh seorang bekas MB ni, mantan MB ni, maka pihak kerajaan terpaksa ambil tindakan dan menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada. Kalau korang rasa dizalimi, kalau korang rasa Panglima tak berapa nak perang, korang tu dizalimi, aduan tersebut harus dituju kepada si pelaku tersebut. Iaitu, kenapa kau buat perangai macam tu? Kenapa mulut kau cabul? Kenapa kau berani petik macam tu? Kenapa kau berani sebut mainkan isu royal tu? Kan? Of course, The 1975 dan dua-dua ni mesti ada supporter masing-masing kan? Ada juga yang cakap budaya dia orang. Budaya macam ni yang kita tidak boleh biarkan supaya meresap ke dalam jiwa dan juga moral orang-orang Melayu ni. Dan ada juga penyokong dia kepada si bekas MB ni, kata tak salah mencarut, tak salah cakap kasar, tak salah fitnah, tak salah kata kat orang. Time dia, puak-puak dia yang buat semua tak salah.
Semua tak salah puak-puak dia. Semua suci lah. Even sekarang ni Mahathir pun suci bagi dia. Kesalahan Mahathir semua maafkan dalam sekelip mata saja. Dah jadi tuan guru dah. Alhamdulillah lah. Tak lama lagi kita nak tengoklah ke mana perginya kan. Jadi orang yang buat salah ni dia kena tanggung lah akibat dia. Takkan itu pun tak tahu. Kedua-duanya adalah manusia yang terdesak. Kenapa kita kata kedua-duanya manusia yang terdesak? Sebab mereka sanggup buat apa saja untuk menjadi relevan. Seorang langgar undang-undang berkenaan dengan dan juga apa yang termaktub dalam perlembagaan iaitu kesetiaan pada raja dan negara. Seorang lagi langgar budaya dan nilai moral masyarakat tu sendiri. Dia dah tahu kalau masuk Malaysia ni tak boleh nak kita punya pendirian. Di Malaysia ni apa punya pendirian, apa undang-undang di Malaysia ni. Apa yang tak patut dibuat dan telah diberitahu kepada 1975 ni kalau kamu tak ikut garis panduan undang-undang itu, kamu akan dihalau dan tindakan akan dikenakan. Dan dia berjanji supaya dia tidak akan cross the border, cross the line. Okay? Jadi, bila they cross the line, hadaplah tindakan undang-undang itu. Okay? Jadi, mungkinlah kedua-duanya ni, persamaannya ni, melakukan apa saja kontroversi, asalkan apa? Asalkan menjadi buah mulut orang ramai. Dia inilah manusia-manusia yang terdesak untuk menjadi relevan untuk diperkatakan orang. Bila dia dah tak ada nak kata 1975 tu lagu bukan sedap pun. Kan? Bukan hebat sangat pun. Dia kadang-kadang kumpulan yang kecil macam ni lah yang selalu buat perangai. Kumpulan-kumpulan yang besar macam contoh macam Coldplay tu, dia biasanya patuh kepada undang-undang negeri mana yang dia masuk. Jadi orang macam ni yang kecil-kecil ni biasanya dia akan masuk dan buat kacau, dia nak perhatian lah, senang cerita. Kan? Tak ke mana-mana. Jadi kita nampak susulan tindakan vokalis The 1975 tu, maka menteri arah supaya penganjur The Festival Good Vibes batalkan event terus. Event sebenarnya ada 3 hari lagi. 21, 22, 23 Julai. 21, 22, 23 Julai. Ramai puji tindakan menteri. 3 pagi tau. Cakna tentang tindakan biadab The 1975. 3 pagi. Menteri 3 pagi. 3 pagi pergi sound terus. Jadi Matt Healy ni dari awal memang artis yang penuh kontroversi dan diulik dengan pelbagai cerita sensasi lah. Dia ada masalah ketagihan dada, dia ada masalah gangguan seksual, dia sebagai mangsa, dia pernah jadi sebagai mangsa. Dia ada masalah tekanan, mentally, dituduh resis, dituduh anti-Semitic, dituduh lunakan, macam-macam lah, dan macam-macam lagi lah. Okay. So, soalan ni dia memang nak public atau golongan dia anggap dan berasa offended dengan dia macam macam rebel lah, senang cerita. Lagipun dia memang melawan comfortable tu. He comfortable kat sini maknanya kebiasaan. Normalisasi tu, moral tu, tindakan secara bermoral tu, dia memang biasanya negara-negara ni negara Islam akan tolak lah sebenarnya. So dia lawan, acah-acah vote lah kan. So macam dia ulas isu Islamofobia. Dia kata tak wujud Islamofobia dan sebagainya, cuma kena akui bahawa tak menyukai golongan beragama adalah hak dia sebagai orang yang tak beragama. Contoh lah kan, dia kata golongan orang yang beragama ni kontrol orang dengan fahaman, kan. Okey. Tapi dia perlihatkan sebagai macam mana aku nak tekan. Yang betulnya sekarang ni masalah kecelaruan minda yang teruk lah. Dia ada golongan yang macam ni. Mungkin juga dakwaan sakit mental adalah untuk mewajarkan kegilaan tindakan dia tu sendiri. Dia macam dah tak boleh nak berfikir secara rasional ke apa, aku tak tahulah. Dan penganjur boleh expected lah kan, bila bawa masuk kumpulan yang macam ni, yang ada masalah disiplin. Bukan first time dia buat aksi. Ada kenyataan yang memprovokasi.
masuk ke negara yang keras menolak amalan L tu, dan dia pun sedar, maka sama ada dia mabuk atau tidak, dia memang berkelakuan ingin memprovok. Dan kebarangkalian tu sangat tinggi sebenarnya, sebab dia memang suka provok lah, senang cerita kan. Macam saya kata, bukan first time lah, sudah beberapa kali dan banyak kali dia buat atas pentas juga, macam sekolahkan penyokong dia dan penyokong dia, wah macam tu kan, sokong. So entah apa yang dia sorakkan pun aku tak tahu. Sebab itulah, sebab penganjur ni tak peka, dia haruslah, dan sponsorship juga harus menanggung akibat lah. Kerugian ni bukan sikit-sikit. Macam inilah orang kata, tak ada penyakit cari penyakit, betul tak? Hello? It's not about kerajaan dah ambil tindakan atau apa, tapi benda ni harus educate jugalah. Sebenarnya kalau kita diam, seolah dia akan provoke lah, kerajaan macam ni lah, kerajaan macam tu lah kan. Apa naik untuk terjun je, suka melompat. Dia macam ni lah. Ada orang, sebenarnya ada orang sponsor kot pertandingan terjun tiruk. Pertandingan terjun tiruk. Dan apa yang kita lihat di sini, batakan hari festival tu, tindakan awal dan tindakan susulan KKD serah kepada pihak PDRM dan berkuasa apabila KKD sendiri melalui JK Puspal ini membuat laporan polis. Jadi saya rasa sebenarnya, kalau kita lihat ramai penyanyi yang macam orang kata lagu dia sedap jugalah, macam Sabrina Carpenter, Kid Laroi, tapi itulah disebabkan 1975 ni semua terpalit. Jadi jenis barat ni, setengah mereka rasa superior bila masuk Asia. Terutamanya ASEAN ni, diorang ni kalau boleh nak memaksa kita ikut budaya dia. Dan nak ajaran tersebut dihormatilah, tapi tak hormati undang-undang adat dan budaya dan pantang larang kita juga. Di tempat kita kena cara kita lah. Kalau tak faham peribahasa masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak, at least fahamlah when it Rome, do as the Romans do. Aku ulang, when in Rome, do what the Romans do, or as the Romans do lah. Mesti walaupun what the Roman? Okay. Jadi apa lagi? Tapi tak kurang juga kalau dia nak bising pasal ni. Yalah, dia kata untuk elakkan perkara ini berlaku lah. Sebab tu aku dengar kan, tengok puak-puak PIS ni, dia buat posting dekat Facebook khususnya. Dia kata sebab tu lah kami bantah, tak nak perkara begini berlaku lah. Tak siapa yang nak perkara begini berlaku. Aku nak beritahu lah, kalau kita lihat sembali senarai 20 lebih konsert yang dibenarkan oleh PAS ketika PAS menjadi kerajaan 33 bulan, kita akan dapati beberapa nama artis luar negara yang menarik untuk diambil perhatian, iaitu artis luar negara yang dibenarkan oleh PAS untuk membuat konsert di Malaysia adalah Callum Scott. Callum Scott ni seorang penyanyi daripada England. Apa yang menarik, kalau kita Google mengenai Callum Scott ni, rupa-rupanya dia adalah seorang gay dan homoseksual. Terang-terang dia mengaku. Mengikut laporan media, dia juga mengaku pada Jun 2022 dan menjadi berita sensasi di England pada waktu tu. Sebab dia mengaku dia datang membuat konsert di Malaysia pada Oktober 2022 dan konsert itu tidak mendapat sebarang batahan pun daripada Setan Bisu. Dengan kata lain, Setan Bisu sebagai kerajaan pusat semasa tu membuat konsert di Malaysia pada Oktober 2007 kan. Tak
tak menghalang mana-mana artis yang L ni daripada luar negara, bahkan memberi kebenaran kepada mereka untuk menghiburkan peminat dalam negara ni. Jadi jelaslah hari ni kita boleh lihat setan bisu sebenarnya menyokong dan mendukung. Tapi fitnah orang lain pula setan bisu ni yang menyokong. Faham je lah kan. Inilah yang Nabi kata dulu. Pernah sebut mengenai fitnah puak-puak jahat ini. Dari mulut mereka keluarnya fitnah dan kepada mereka fitnah itu kembali. Dan setan bisu ni suka tuduh orang lain, rupa-rupanya mereka sendiri yang macam itu. Senang ceritalah, baguslah sebenarnya. Dia sendiri keluarkan istilah mengenai setan bisu. Jadi kita cuma gunakanlah saja istilah setan bisu tu. Jadi bagi akulah apa yang YB Menteri Fahmi Fadzil buat ni adalah good political move. Memang ada festival good vibes tu patut diberhentikan serta-merta. Lagi berapa minggu lagi nak PRN dan inilah modal utama untuk walaun-walaun yang akan kecam habisan bahawa kerajaan PH ni adalah pro kepada L ni dan tiada tindakan susulan dan sebagainya. Sekarang ni YB Fahmi Fadzil sudah pun mengambil tindakan supaya GVF ni diberhentikan, Good Vibes Festival ni diberhentikan serta-merta, dan ini menunjukkan kerajaan PH bukan pro kepada L. Biarlah orang lain yang pro konsert ni marah Fahmi Fadzil buat sekarang ni, biar orang lain marah. Yang penting ramai lagi yang menyokong tindakan Fahmi Fadzil. In fact orang takkan hilang undi pun untuk PH kalau konsert ni dibatalkan. Lagi banyak hilang undi jika tidak batal. Okey, baik. Siapa-siapa nak naik silalah, saya alu-alukan. Siapa-siapa yang nak berkongsi silakan. Ya, biasalah saya fahamlah kebenaran itu pahit untuk ditelan, betul. Saya setuju, kebenaran itu pahit untuk ditelan. Dan antara sebab Ustaz Muhaizat tidak disambung tauliah kerana beliau kerap menegur kerajaan PAS ini supaya hentikan sama pentadbiran mereka dengan para sahabat Nabi. Para sahabat radhiyallahu anhu dan Nabi. Mudah cerita, berhenti menunggang lah. Sebab Ustaz Muhaizat pernah keluarkan teguran. Dia kata berhentilah menunggang, berdiri atas kaki sendiri, kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi. Jauh jika nak diukur. Menurut beliau, menurut Ustaz Muhaizat ni, pimpinan PAS sepatutnya membentangkan pencapaian yang telah dibuat selama memerintah. Bukannya menjual kisah-kisah para sahabat demi survival politik mereka. Ini tak betul. Sebab kalau nak di compare pentadbiran semasa sahabat-sahabat Nabi tu jauh lah kalau nak compare. Jangan nak perasan sangat. Masa tu pendakwah ni kurang. Tetapi orang susah, orang miskin terbelak. Tapi kalau kita tengok sekarang ni pendakwah tak tahulah nak cakap. Zaman dulu, sahabat Nabi, Bilal bin Rabah tu, sampai dia meninggal dikaya tak? Dikaya tak? Masa daripada dia, asalnya dia miskin. Tapi sampai meninggal dikaya tak? Kan? Jadi, apa yang saya nak sampaikan di sini, zaman sekarang ni, kalau kita tengok, pendakwah tu ramai, tetapi orang miskin tu lagi ramai. Maknanya apa yang dia buat sebagai pendakwah sebenarnya? Dia membela siapa? Jadi kalau nak diukur, pimpinan PAS sepatutnya membentangkan pencapaian telah dibuat selama memerintah, bukan menjual kisah-kisah para Nabi. Para sahabat Nabi. Demi survival politik mereka ni tak betul lah. Akibat kelantangan beliau akhirnya disekat dan daripada memberi tazkirah di seluruh masjid di Kelantan. Nampak tak? Itulah. Tak ada orang nak naik ke? Islam tak boleh tegakkan melalui apa dah? Okay, saya invite. Yang sembang lebat dekat bawah ni.
Kita sembang dekat atas. Jom. Ramai ni walaun. Ya Allah, walaun suka aku punya live. Hui. Ramainya. Yang tutup invite pun ramai. Suruh Anas naik. Naik Anas. Dia tak cakap seorang-seorang. Ada 744 mata memandang. Hello, Assalamualaikum. Hai, Ya, saya. Pak, saya bukan orang Islam. Saya orang Cina. Saya asal daripada Kelantan. Saya nak tanya satu je. Parti PAS ni berlandaskan pegangan apa dia? Kenapa tu? Sebab saya dia tengok PAS asyik melawan ke kalau bahasa Kelantan Cik Ani Pahir dia. Peh. Kalau saya PAS duk laung kata Islam. Kalau kita Islam, kita parti Islam. Sebab tu saya tak faham. Saya nak tanya orang yang duduk bawah ni lah. Kena orang punya kumpah lah. PAS tu sebenarnya parti berpegangnya apa dia? Berlandaskan apa dia? Kalau dia kata parti PAS berlandaskan Islam, kawan nak tanya balik. Kalau berlandaskan Islam, adakah Islam mengajar kita mengkafirkan orang padahal orang itu Islam juga? Betul. Mati pun ngucap 2 kalimah syahadat. Masuk Islam pun ngucap 2 kalimah syahadat. Solat pun 5 waktu. Ngadat kiblat sama belaka. Kafir ikut mana? Lepas tu, padu kecek ceramah. Kita ikut sunnah Rasulullah. Pak kita tu ikut ke tak? Rasulullah pula sembang macam mana? Ceramah macam mana? Macam ni berkenaan dengan satu parti yang menggunakan agama sebagai dia punya lonjakan politik. Ya, apa lah. Kau tu di mata tu tengok bioskop ni lah.